Baik, terima kasih kepada rakan setugas Dah Iskandar dan juga Mahirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria dari penonton. Kita bersua lagi menerusi serentas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong pada pagi ini. Dan kita harapkan juga audio di luar sana dalam keadaan sihat walafiat ya. Dan juga ingin saya khabarkan keadaan cuaca saat ini di daerah Tutong dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Mungkin ada di antara audio ataupun audio di luar sana yang ingin melakukan aktiviti riadah pada pagi ini ataupun ingin keluar mengambil udara yang segar bersama anak-anak, lebih-lebih lagi masih lagi dalam musim cuti persekolahan di bulan Disember ini. Kami doakan agar audio dalam keadaan yang sihat walafiat juga dan dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dan mudah-mudahan apa jua aktiviti yang ada rancang akan berjalan dengan lancar dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting jaga SOP yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Baik, sebelum kita saksikan bahan visual yang kami sediakan pada pagi ini, saya kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang diteruskan lagi pada hari ini 29 Disember 2021 hari Rabu, dan ia menjejaskan di simpang 174, simpang 194, jalan Kecil Bekiau, Kampung Bekiau Dalam dan sekitarnya, Mukim Kiudang Tutong. Dan penutupan sementara bekalan elektrik ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan kabel kawan atas bagi voltum rendah di kawasan berkenaan. Ambil maklum pemotongan sementara bekalan elektrik akan berlaku dari jam 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan disambung semula di sebelah petang dari jam 1.30 petang sehingga 4.30 petang. Ambil maklum kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terjejas, akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik pada hari ini. Dan untuk seterusnya pula, mari kita saksikan pula bahan yang kami sediakan untuk hari ini. Terletak di atas bukit, tersergam sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh hutan-hutan dan pulau buah. Untuk menuju ke lokasi, saya terpaksa berjalan kaki disebabkan tiada akses untuk kenderaan memasuki pekarangan rumah tersebut. Namun, sejurus tiba menjejakkan kaki di sana, saya seolah-olah tidak percaya di sebalik rimbunan hutan terdapatnya sebuah taman yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Auda. Siapa sangka di sebuah tempat yang terpencil adanya sebuah rumah yang mengetengahkan konsep taman dalam hutan. Di sini kita ni akan dapat melihat suatu keindahan taman yang terletak di dalam hutan. Jadi kita akan bersama dengan pemilik taman ini. Kita akan mengetahui apa sebenarnya konsep taman dalam hutan ini dan apa jua pelbagai cerita yang akan dikongsikan nanti. Jadi untuk itu Auda, teruskan kesetiaan Auda bersama saya. Bersesuaian dengan nama yang diberikan oleh Babu Dayang Husna binti Abdullah, iaitu Taman Dalam Hutan, menggambarkan suasana aman, damai, tenang dan permai dikelilingi dengan rimbunan hutan-hutan menghijau. Ditambah pula dengan kewujudan taman landscape yang terdiri daripada pelbagai jenis tanaman bunga-bungaan yang disusun atur serta diungkayahkan sepenuhnya oleh beliau dan suaminya. Meskipun mempunyai ruang halaman yang sederhana, tetapi usaha mereka sungguh kreatif untuk mengoptimumkan ruang kawasan yang ada, dan ini sudah cukup menarik dan memukau pandangan mata. Baik ni Bu, taman dalam hutan, satu nama yang sangat istimewa. Jadi boleh kongsikan, bila kita mula nyorang menanam bunga-bunga ni macam mana? Menanam bunga ni sebenarnya ada pertandingan 2013. Baik. Ia tentu menanam sedikit demi sedikit. Permulaan tidak je banyak tu permulaan ini. Sesudah perlawanan atau 2013 diadakan atas anjuran MPK Kampung Ukong. Dalam perlawanan itu kami memenangi nombor 2 lah. Nombor 2. Jadi kalau dilihat antara tanaman-tanaman yang ada di sini, saya nampak seperti bunga bayam merah. Ya. Bunga bayam merah ni kalau Audi ingin tahu memang sejenis bunga tanaman ornamental yang tahan panas. Jadi memang ia selalu lazimnya digunakan sebagai tanaman landscape
Kalau babu macam mana? Macam itulah untuk menghias, jadi anak bunga untuk menghiaskan, mengilingi kan bunga yang basah. Bunga yang basah. Ya pun merah kan bersinar, berarti macam orang berani. Wah, ada lagi maknanya tu. Berani kan merah. Baik. Tapi di sini ada juga bunga kembang pagi, pandan variegata, itu sejenis pandan pandan untuk hiasan. Ya tu. Lagipun yang baiknya pandan kuningan ni masa waktu malam kalau dinatukan disusun ikut siring jalan karena cahaya menyinar. Oh, ya ada Florence. Macam refleks. Okey. Jadi apa lagi kalau boleh kongsikan ni Babu dengan adanya tanaman di kawasan halaman rumah Babu ni, apa Babu rasa apa kebaikannya? Dengan adanya taman ni kalau bangun pagi rasa segar, nyaman mata memandang. Jangan dianggap di hutan ni tidak ada taman, yang lagi bukan di sebelah bandar saja ada taman. Lagipun adanya taman ni kata ni ada untuk membersih, jangan dianggap hutan ni kata ni kan mengotorkan, mesti jadi bersih dengan adanya taman ni. Tapi Babu, dalam perjalanan saya kemari, memang saya tidak sangka sebenarnya ada satu taman yang indah untuk dilihat. Pasal tadi dalam perjalanan kalau dilihat kiri kanan hutan, bila masuk macam wow, sesuatu yang sangat indah dan menarik. Jadi biasanya Babu dengan pelakian macam mana ni? Sama pelakian kan selalunya mengusahakan ni? Bila? Pagi, petang? Selalunya kalau ada masa terluang, pagi pun ada. Tapi mengambil masa yang sedikit lah kalau pagi. Pasal kami pagi mengantar anak sekolah, sama anak tu kan membuat latihan, persediaan untuk olahraga kalau berlawan di luar negeri. Itu yang kami buat. Kalau masa weekend, bolehlah kami membuat kunanya sepanjang masa. Ada rasanya sejam 2 jam kah untuk mesin rumput, mencabut rumput. Beliau dan suami juga adalah merupakan pesara anggota beruniform dan ketika waktu masih bekerjalah mereka mula memahirkan dan memperhalusi kreativiti mereka dalam pelbagai bidang seperti pertukangan, reka bentuk lanskap dan sebagainya. Jika diimbas kembali pada tahun 2013, mereka adalah antara pemenang pertandingan kawasan rumah bersih dan cantik bagi Kampung Ukong yang pada ketika itu menamakan taman mereka sebagai Taman Seri Idaman. Masa berlalu, kini taman yang sedia ada diberi sentuhan dan penambahbaikan dari pelbagai sudut yang tidak membataskan idea mereka untuk menampilkan seni taman. Adanya sebuah terata untuk berehat, tempat laluan bagi refleksologi, kawasan Semayan. Meskipun dibina secara sederhana oleh pasangan ini, namun ia melengkapkan lagi kewujudan taman dalam hutan buat mereka sekeluarga untuk meluangkan masa bersama. Selain itu, mengindahkan taman ini juga merupakan kesempatan buat beliau dan suami untuk meningkatkan stamina dan mengekalkan kecergasan dan kecerdasan diri kerana mereka juga merupakan atlet veteran negara. Bakat, kemahiran serta profesi diri jika disalurkan ke arah yang positif pasti dapat melahirkan sesuatu yang indah seperti taman dalam hutan. Baik Bu, tadi adalah jua saya menolong-menolongkan kita seperti sang pelakian. Jadi kalian ni apa lagi ni? Tempat apa lagi ni dapat dilihat banyak jualan anak pokok, anak-anak bunga ada di sini ni. Untuk apa ni? Sebenarnya anak-anak bunga ni disemai untuk jualan sikit-sikit. Sayang juga kan dipotong-potong bunga tu. Lepas tu dibuang. Jadi memang kita khaskan tempat ini untuk semaian anak bunga lah. Semaian anak bunga. Dan ini pun tidak mencukupi. Mungkin dibuat lagi tempat lain sana. Pondoknya. Ya, tapi apa yang penting, kan kalau kita mengetahui juga 100%, terutama dari segi tempat ataupun landscape yang kita lakukan ini memang sendiri banyak. Termasuklah tempat semaian ini juga sendiri. Ya, sendiri buat. Jadi sendiri buatlah. Jadi memang boleh dikatakan kita sang pelakian memang seorang yang banyak kemahiran dan juga bakat ni. Kami pun ada melihat daripada buku laman, kadang-kadang lurus kami ke natukan perlawanan di luar negeri seperti Thailand, Hong Kong, Taiwan. Lawak ikut syarat macam ni.
Okey, baik-baik. Jadi boleh dirumuskan ni pengalaman kita mengikuti, pasal kita memang seorang yang aktif juga dalam sukan, jadi kita memang mengikuti pertandingan-pertandingan di luar negara. Jadi dari sana dapat kita mungkin bis kita dapat melihat landscape di luar negara tu. Jadi kita terapkan di halaman rumah kita ni. Itulah satu kreativiti yang ada pada diri kita sama pelaki ya. Dan kita memang cukup berbangga Auda ya. Jadi Auda, kita sudah pun melihat taman dalam hutan. Satu nama yang ikonik ni sebenarnya. Baik Auda, insya-Allah kita akan bersua lagi. Jadi untuk itu sampai di sini saja. Sekian. Assalamualaikum.